Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Minta maaf malam ni lambat sikit sebab ada hal sikit tadi. Semua sihat Alhamdulillah sihat, Doktor. Alhamdulillah, Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sambung insya-Allah. Kita ada beberapa pelajar baru dah masuk ke belum? Fikah pelajar baru ni kita kena apa ni? Tentang assignment tu macam mana nak buat? Ada 2 orang ke pelajar baru? Nanti kita kena bincang. Ustaz Salahuddin dengan seorang lagi. Tu saya dah masuk dalam grup lah. Oh, alhamdulillah dah masuk dalam grup. Alhamdulillah. Ya, Doktor. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Silakan perkenal diri Ustaz Salahuddin. Boleh. Tunjuk sikit muka. Bukan tak, Doktor. Kamera ni tak apa nanti. Oh, tak apa. Alih tempat elok sikit. Tak apa. Ahlan wa sahlan. Ana Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salahuddin bin Abu Sama. Berasal dari Lumut, Perak. Sekarang ni bertugas di sektor swasta lah. Alhamdulillah dikurniakan dah ada 6 orang anak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Doktor, dapat belajar dengan Doktor dan sahabat-sahabat yang lain. Mohon tunjuk ajar. Terima kasih, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Ustaz Salahuddin, ada lagi tak pelajar yang baru? Baik, hari ni banyak kelas kan hari ni? Ni kelas yang keempat dah hari ni. Anissa, hari ni kelas yang ke berapa ni? Hari ni kelas ni. Yang ketiga. Kelas yang ketiga, Doktor. Oh, hari ni 3 kelas je. Pak Doktor Yati tak masuk, ada tugas. Oh, tak cakap dengan saya kalau Dr. Yati tak masuk, kita boleh buat kelas petang. Dia bagi tugasan enggak, Doktor? Oh, Dia bagi tugas, Doktor. Oh, jadi 5 kena soal, 6 soal. Oh, jadi kena jawablah dalam masa tadi tu. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung dengan tajuk zakat management, pengurusan zakat. Malam ni kita tengok sikit tentang historical development of zakat, pengurusan zakat dari sudut sejarah. Kita mula dengan sejarah daripada zaman Nabi SAW. Dan saya share buku ni dalam WhatsApp. Cuba tengok. InsyaAllah saya akan bagi Google Classroom link. Minta maaf lambat sikit semester ni sebab ada banyak benda nak kena buat lah. Ada 2 research project yang saya kena siapkan dalam bulan Februari, bulan 2 ni lah. Lepas tu ada 6 buku, termasuk buku ni yang saya masih lagi dalam proses untuk menyiapkan. Jangan tekan. Jadi kalau ada kesilapan dalam buku ni tolong maklumkan. Memang.
Baik, malam ni kita akan bincang tentang pengurusan zakat dari sudut historical, dari segi sejarah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan zakat management during Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan zakat semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. During the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, zakat management was under the control of the government of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zakat was collected and distributed by the government of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengurusan zakat terletak di bawah kerajaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik amir zakat bagi tujuan untuk mengumpulkan dan juga mengagihkan zakat. Banyak bukti lah daripada hadis. There are many proofs from the hadith which show that the Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed zakat officers and assigned to them some income from the zakat collections. The Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed companions to manage the collection and distribution of zakat at that time. Yang ini dicatatkan dalam buku Fiqh Zakat karangan Yusuf Al-Qaradawi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik sahabat untuk mengurus dari segi kutipan dan juga agihan zakat. Dan umat Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam patuh dengan arahan untuk membayar zakat. Jadi isu compliance, isu kepatuhan zakat tidak wujudlah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua orang Islam yang layak membayar zakat diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar zakat. Jadi tidak wujud isu tidak patuh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik sebagai khalifah yang pertama dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengekalkan amir yang telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa zakat itu sangat penting di zaman awal Islam. Zakat merupakan sumber hasil utama kerajaan pada masa tersebut. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak mengenakan sebarang cukai. Zakat dan wakaf memainkan peranan yang utama sebagai sumber hasil kerajaan Islam pada zaman tersebut. The significance of zakat during the early Islamic state is proven by the famous statement of Abu Bakar regarding groups that rejected paying zakat to the state after the passing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar said, if they withhold giving as zakat even a little rein of a camel or a small baby sheep that is due on them, I will fight them for it. Zakat is a due obligation on properties. By God, I will fight whoever discriminates between prayers and zakat. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat sekumpulan puak yang enggan membayar zakat. Jadi Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu telah bersumpah. Kata Sayyidina Abu Bakar, jika mereka enggan membayar zakat walaupun sekecil bulu unta ataupun satu kambing biri-biri yang kecil yang mereka wajib bayar zakat, demi Allah aku akan memerangi mereka. Zakat adalah satu kewajipan ke atas property, ke atas harta benda. Demi Allah aku akan fight, aku akan memerangi mana sesiapa saja yang membezakan, mendiskriminasikan antara solat dan zakat. Jadi ini menunjukkan bahawa ini merupakan kita kata apa, ijtihad yang pertama dalam Islam yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu ijtihad untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat, kerana mereka yang enggan membayar zakat itu dianggap sebagai membezakan di antara solat dan zakat. Padahal dalam Quran telah dinyatakan dalam banyak ayat Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aqimus salata wa atuz zakah, telah dinyatakan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa solat dan zakat itu merupakan suatu kewajipan, ya, sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran dalam satu ayat, Aqimus salata wa atuz zakah. Jadi ini menunjukkan bahawa kewajipan membayar zakat itu seiring dan hanya disebut seiring dan disebut bersama dengan kewajipan untuk sembahyang. Menunjukkan betapa pentingnya. Tetapi kalau kita membaca kajian-kajian ke atas zakat pada zaman sekarang, sama ada di Malaysia, di Indonesia atau di negara-negara lain, dalam zaman kontemporari ini kita dapati kepatuhan zakat adalah berada pada tahap yang rendah. Walaupun macam di Kedah ini kita katakan kutipan zakat meningkat setiap tahun, tetapi jika dibandingkan dengan potensi kutipan zakat, kutipan zakat yang sebenar jika dibandingkan dengan kutipan zakat yang di target, masih jauh rendah lagi kutipan zakat yang sebenar berbanding dengan target kutipan zakat. Okey. Di zaman Nabi SAW, juga di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, amil zakat telah pergi, ya, kepada pembayar-pembayar zakat yang layak untuk membayar zakat dan telah mengutip zakat-zakat yang diwajibkan, yang terwajib itu, dengan membuat penilaian. Maksudnya zakat, amil zakat pada zaman tersebut pergi sendiri, ya, kepada umat Islam
membuat penilaian dan mengutip zakat daripada mereka. Dan kepatuhan membayar zakat pada masa tersebut amat tinggi lah. Boleh dikatakan semua yang layak, semua yang wajib membayar zakat, semua pembayar zakat yang memenuhi syarat-syaratnya telah membayar zakat kepada amir-amir yang telah dilantik oleh Nabi SAW dan juga amir yang terlantik di zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Pada zaman tersebut, zakat, sumber utama zakat datangnya daripada hasil ternakan dan juga hasil pertanian. Pada masa tersebut tak ada lagi zakat pendapatan, zakat pelaburan, tidak ada lagi lah. Jadi zakat, hasil zakat pada zaman tersebut mainly daripada hasil zakat pertanian dan juga ternakan. Pada zaman Umayyah, iaitu sekitar tahun 40 hingga 60 Hijrah, kaedah pengurusan zakat boleh dikatakan sama. Begitu juga di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana agihan zakat adalah berbentuk regional. Maksudnya amir mengutip zakat dan mengagihkan zakat di lokaliti atau kawasan yang sama. Okey. Maksudnya zakat telah diagihkan di tempat di mana zakat itu dikutip dan juga diagihkan di kawasan sekitarnya. Itu dikatakan berbentuk regional. Agihan zakat dilaksanakan di kawasan yang mana zakat itu dikutip dan juga diagihkan juga di kawasan sekitar kawasan di mana zakat itu dikutip. Okey. Senyap ni hari ni, saya seorang je cakap. Ustaz Naim, nak tambah sikit Boleh tambah? Boleh tanya soalan dan juga boleh tambah-tambah lah. Saya membaca buku yang dalam proses untuk diterbitkan, tapi belum berjaya diterbitkan sebab ada banyak lagi benda-benda yang nak ditambah dan nak dibaiki. Jadi kalau nak tambah silakan. Anissa, ada nak tambah? Tak ada, doktor. Tak ada soalan Ya, kalau ada apa tak ada apa ni nak tanya sikit, doktor. Tanya banyak pun tak apa. Nanti Dr. Faisal akan jawab. Bagaimana bagi orang yang zakat kepada orang yang sama? Contoh, doktor. Kalau tak faham boleh tanya lagi, doktor ni. Anissa kecek tak mana-mana ni. Jadi contoh doktor kan kaya. Contoh doktor kan kaya. So Anissa ni miskin. Tapi doktor tu lebih akrab, lebih suka, lebih namanya nyaman. Bahasa Malaysia baik-baik. Sahabat gitu. Jadi doktor ni setiap tahun tu doktor zakat ke Anissa. Selalu zakat ke Anissa, tak ganti-ganti orang gitu. Boleh tak macam tu, doktor? Kalau di Thailand tu banyak macam tu. Kalau di Thailand macam mana? Macam kalau suka sama siapa, so dia miskin, jadi orang yang sama terus gitu, tak ganti orang. Jadi
zakat kan baiknya menurut Anisah lah, baiknya itu orang miskin yang lain juga beri, yang ni juga beri gitu. Tapi ini setiap tahun dia tuh cuma orang yang dia suka gitu je. Terima kasih doktor. Di Thailand ada tak institusi zakat? Oh di Thailand tak ada. Tapi kalau ada tuh contoh kumpul Kak Imam di kampung gitu je lah. Tidak ada institusi zakat yang formal lah. Ya ya. Baik, terima kasih di atas soalan itu. Begini ya. Seperti yang telah kita bincang dalam kelas pada minggu lepas, kita mesti patuh kepada fatwa majlis yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1997 dan juga kepada wata yang telah dikeluarkan oleh wata tentang zakat yang telah dikeluarkan oleh Sultan Kedah. Kalau di Kedah ni lah, yang mana mewajibkan pembayar zakat yang memenuhi syarat-syaratnya supaya membayar zakat kepada institusi zakat, ya, supaya membayar zakat kepada institusi zakat. Begitu juga dalam kitab Fiqhuz Zakat yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi telah menyatakan bahawa amwaluz zahirah, harta-harta yang zahir perlu dibayar zakat apabila cukup syarat-syaratnya kepada kerajaan. Kerajaan di sini bermaksud kalau institusi zakat, macam di Malaysia ni setiap negeri mempunyai institusi zakat masing-masing di bawah sultan ataupun raja ataupun yang dipertua negeri. Jadi amwal zahirah wajib dikeluarkan kepada institusi zakat. Tidak boleh bayar terus kepada asnaf, ya. Baik, kalau amwalul batinah menurut Yusuf Qardawi, pihak kerajaan Islam yakni perlu memastikan bahawa pembayar zakat, pemilik harta-harta amwalul batinah perlu membayar zakat kepada asnaf. Kalau amwalul batinah maknanya pemilik harta batin yang memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat boleh membayar zakat terus kepada asnaf. Dan pihak kerajaan wajib memastikan bahawa pemilik harta amwalul batinah ini jika memenuhi syarat-syarat membayar zakat wajib membayar kepada asnaf. Sekiranya pihak pemerintah mendapati bahawa pembayar zakat amwalul batinah tidak membayar zakat, maka pihak kerajaan atau pihak pemerintah perlu memaksa, perlu mewajibkan pemilik harta amwalul batinah itu untuk membayar kepada pihak pemerintah supaya pihak pemerintah boleh mengagihkan zakat kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan.
Kesimpulannya, tanggungjawab pembayar zakat sama ada pemilik harta amwalul zahirah atau amwalul batinah mestilah membayar zakat kepada pihak pemerintah. Ya. Jadi saya ulang, kalau pemilik harta amwalul zahirah wajib membayar zakat kepada pemerintah, pemilik harta amwalul batinah boleh membayar sendiri, tetapi jika tidak mampu untuk mengagihkan, maka wajib membayar kepada institusi zakat untuk diagihkan. Okey, apakah amwalul zahirah, apakah amwalul batinah? Amwalul zahirah ialah harta yang dapat diobserve atau diketahui oleh umum tanpa perlu diselidik. Ya, boleh diketahui dengan secara mudah tanpa perlu diselidik. Itu amwalul zahirah. Amwalul batinah ialah harta yang tidak dapat diketahui oleh umum dengan mudah. Itu amwalul batinah. Baik, untuk umat Islam, ya, pembayar zakat di kalangan umat Islam yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, yang mana mereka tinggal di dalam negara yang ditadbir oleh pemerintah yang bukan Islam. Ya. Bagaimana pula macam tu? Bagaimana? Macam di Thailand tu macam mana? Kalau mengikut amalan di setengah negara, contohnya di Amerika Syarikat, di United Kingdom, di sebahagian negara di Eropah, yang mana negara tersebut pemerintahnya bukan Islam, ya. Tetapi ramai komuniti orang Islam di sana. Jadi apa yang dibuat di sana ialah NGO Islam telah mewujudkan pusat pengurusan zakat. Ya. Kalau di Amerika Syarikat terdapat pengurusan agian zakat yang telah di established, telah ditubuhkan oleh NGO tertentu. Jadi orang Islam yang tinggal di negara tersebut boleh contribute zakat, boleh membayar zakat kepada pusat pengurusan zakat yang ditubuhkan oleh NGO tersebut. Jadi cadangan saya macam di Thailand, Anissa bila balik di Thailand itu cuba kaji, ya. Di mana? Sudah hilang. Boleh Doktor, belum. Di Thailand cuba kaji sama ada atau tidak NGO yang menubuhkan pusat pengurusan zakat. Sebab negara Thailand diperintah oleh orang bukan Islam. Thailand bukanlah negara Islam. Jadi tidak ada institusi zakat yang formal. Tetapi boleh kaji, boleh selidik. Saya pun belum selidik lagi, ya, di Thailand, sama ada wujud pusat pengurusan zakat yang formal yang diuruskan oleh NGO, non-government organisation. Kalau tidak ada, maka menjadi tanggungjawablah untuk masyarakat Islam di Thailand untuk menubuhkan pusat pengurusan zakat atau institusi zakat di bawah NGO. Walau bagaimanapun, NGO tersebut mestilah memastikan bahawa penubuhan institusi zakat itu menurut ataupun patuh kepada peraturan di negara Thailand. Ya, macam di US telah
ditubuhkan pusat agihan zakat di bawah Islamic Center yang tertentu, dan mereka patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Amerika Syarikat yang membolehkan mereka mengumpulkan zakat dan mengagihkan zakat di bawah pentadbiran Islamic Center yang tertentu dan juga NGO yang tertentu. Ada siapa lagi nak tambah? Dr. Faisal, boleh nak tambah soalan daripada Cik Anisah Bulebite? Dia tanya tadi. Boleh, Cik Anisah Bulebite? Boleh doktor. Jadi di Thailand itu ada atau tidak institusi zakat yang ditubuhkan oleh pusat Islam ataupun NGO yang tertentu? Mungkin ada doktor, tapi begitulah, mungkin belum macam mana, belum gitu format gitu. Nanti Anisah kalau ada harta yang banyak, jadi untuk membayar zakat itu sebaiknya bayar kepada institusi zakat. Oh. Bukan bayar terus kepada asnaf, ya. Oh. Begitu. Ya doktor. Makasih doktor. Ya, macam saya sendiri, saya membayar zakat kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Saya tidak membayar kepada asnaf. Begitu, ya. Kerana saya yakin lembaga zakat mereka boleh mengagihkan dengan lebih efektif, ya, lebih cekap, ya. Kerana memang tanggungjawablah institusi zakat ini bukan saja untuk mengutip zakat, tetapi untuk mengagihkan zakat. Jadi kenapa kita nak ambil alih tugas institusi zakat? Kenapa kita nak bayar terus kepada asnaf? Kita bagilah kepada institusi zakat yang telah dilantik oleh Sultan untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Jadi tanggungjawab kita semualah untuk menyebarkan kepada masyarakat bahawa pembayar zakat yang cukup syarat tu wajib membayar zakat kepada institusi zakat yang dilantik oleh pemerintah. Bukan membayar zakat terus kepada asnaf. Ustaz Salahuddin, sahabat kita yang baru ni ada nak tambah, Ustaz? Boleh Ustaz nak tambah ke? Ya doktor, Masya Allah. Silakan. Tak ada apa sangat, cuma boleh ikuti perbincangan. Saya pelajar baru pun. Dia mungkin kalau antara isu yang dibangkitkan, kan saya duduk belah KL ni, bila kita perhatikan ada juga kelompok-kelompok yang macam kata doktor tadilah, mereka mengambil jalan untuk mengagihkan sendiri. Ini kadang-kadang mungkin ialah ada isu-isu di pusat zakat ataupun lembaga zakat yang barangkali orang zaman sekarang ni suka viral-viral ni. Duduk kata dari sudut kepercayaan mereka kepada pusat zakat sedemikian. Lantas mereka ni buat tindakan sendiri, mereka agihkan sendiri. Jadi dan ada polemik-polemik demikian. Contoh kadang-kadang ada juga pihak-pihak yang berhujah dengan dalil-dalil mereka sendiri. Tapi kita setujulah macam mana doktor sebut tadi, itulah yang terbaik di pihak pemerintah lah. Namun wujudlah golongan-golongan yang masih lagi berpandangan mereka akan agihkan sendirilah. Cuma mungkin isunya adakah mereka mengagihkan pada pihak yang tepat ataupun dari sudut pengagihan tu macam mana. Jadi kalau di sudut hukum pun doktor, adakah pengagihan itu kita kena merangkumi asnaf, keseluruhan asnaf, ataupun macam kadang setengah orang tu dia kata zakat pendapatan tu dia nak agih sendiri. Dia nak bagi pada fakir miskin saja ke, ataupun kena cover semua asnaf yang telah disebut dalam Al-Quran. Mungkin sedikit musyarakah ke, Allah. Silakan. Ya, jadi persoalannya, bolehkah kita seseorang itu membayar zakat pendapatan
terus direct kepada asnaf. Jadi menurut Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, tidak boleh kerana zakat pendapatan adalah tergolong dalam amwaluz zahirah. Jadi amwaluz zahirah mengikut fatwa Yusuf Qaradawi wajib dibayar kepada institusi zakat. Dan itulah Ustaz, kita kena jadi da'i lah, kita masing-masing cuba sampaikan sekadar yang kita mampu kepada masyarakat di luar sana supaya membayar zakat kepada institusi zakat yang dilantik oleh pemerintah. Ya, tanggungjawab kita untuk patuh kepada pemerintah kan. Sebab dalam Quran pun disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam Quran, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah. Wa ulil amri minkum, pemerintah daripada kamu. Jadi Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah keluarkan fatwa. Macam di Kedah ni, Sultan sendiri telah mengeluarkan titah bahawa wajib rakyat negeri Kedah, ya, orang Islam yang mematuhi syarat untuk membayar zakat wajib bayar kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah menyatakan bahawa kewajipan untuk membayar zakat kepada institusi zakat. Jadi apabila tidak membayar zakat kepada institusi zakat, dalam kajian yang saya lakukan, saya istilahkan sebagai tidak patuh. Walaupun sah, tapi tidak patuh. Non-compliance. Maksudnya, katalah seseorang tu dia layak untuk membayar zakat. Dia dah memenuhi syarat untuk membayar zakat pendapatan. Tapi dia bayar direct kepada asnaf. Sah tak zakat tu? Sah tak pembayaran zakat tu? Sah. Tetapi tidak patuh. Maksudnya tidak patuh kepada pemerintah. Jadi isunya, bagi senangnya, kita ni, orang Kedah tu tak ada fikir panjang, tak ada fikir banyak. Buat apa ni, bila layak, bila cukup syarat untuk bayar zakat, kontaklah institusi zakat untuk buat penilaian, dan biarlah institusi zakat itu yang mengagihkan. Macam cukai lah juga Ustaz, macam cukai. Bila sampai tempoh dia, bulan 3 ni kita semua kena buat e-filing kan. Jadi bila kita buat e-filing, tengok wajib bayar zakat, wajib bayar cukai. Kalau kita bayarlah cukai pada lembaga hasil kan. Tak payah fikir macam mana kerajaan ni nak agihkan cukai kita. Kita fikir nak bayar cukai ni macam mana, tak kerajaan salah agih. Tentu kita tak fikir pula tu. Bila buat zakat banyak fikir. Tengok. Sat lagi institusi zakat ni lepas bayar. Lepas agih ke tak ni? PPZ ni agih ke tak ni? Lembaga Zakat Selangor agih ke tak? Lembaga Zakat Negeri Kedah agih secara efektif ke tak? Tentu dia tanya pula, tang cukai tak tanya. Jadi tanggungjawab kita lah untuk apa ni. Ustaz kalau nanti baca khutbah ke, mengajak di masjid ke, di mana-mana forum ke, ada peluang kan, Ustaz sampaikanlah benda ni. InsyaAllah. Kita berhujah dari sudut dari sudut fatwa Yusuf Qaradawi, dari sudut fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan,
Dan juga macam di Kedah ni ada gazet, ada warta yang dikeluarkan di negeri Kedah, di mana Sultan sendiri menitahkan rakyatnya untuk membayar zakat kepada lembaga zakat negeri Kedah. Jadi kewajipan kita untuk patuh kepada pemerintah. Jadi kalau kita bayar zakat direct kepada asnaf, walaupun zakat itu sah, tapi kita tak patuh kepada pemerintah. Dan kita ni, bila kita agih sendiri, kita tidak agih secara cekap. Ikut dan lah, orang kena kata ikut dan lah. Jadi, main pergi bagi je. Yang mana kita rasa nak bagi, kita pergi bagi. Yang mana kita nampak, kita pergi bagi. Kalau institusi zakat, dia ada mekanismenya, dia ada kaedahnya untuk menentukan mana-mana asnaf yang layak. Ya, institusi zakat ada kaedah dia. Ni kita ramai pakar-pakar pada institusi zakat ni, daripada lembaga zakat ni Kedah. Cuba cerita sikit, apakah kaedah yang digunakan oleh lembaga zakat di Kedah dalam membuat agihan kepada 8 asnaf? Dr. Hafizah, boleh tak komen? Dr. Faisal ke komen tentang sistem agihan zakat yang diamalkan oleh lembaga zakat di Kedah ni? Macam mana nak tentukan agihan kepada 8 asnaf ni? Tak ada komen. Silakan. Ustaz Mujahid ke, Ustaz Naim ke? Kalau nak berkongsi. Ustaz Syafiq tu. Ustaz Syafiq ni duduk diam ke, Ustaz Syafiq? Dia terlibat dengan operasi direct. Sila Ustaz Syafiq. Jangan kedekut ilmu. Kena kongsi ilmu yang banyak tu, kena kongsi. Silakan. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah nak kata sikit lah. Saya nak boleh komen sikit. InsyaAllah lah berkenaan dengan boleh dengar tak suara tu? Tak berapa clear. Dengar sikit-sikit. Tak, speaker saya ni boleh pok lah. Dr. Hafizah, mic tertiba problem. Boleh dengar tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian saya lah. Ini pengalaman sendiri lah. Saya terlibat secara langsung lah di daerah lah. Saya menguruskan kutipan dan juga agihan di daerah Bandar Baru. Jadi kutipan pun kami urus dan agihan juga kita urus. Jadi dalam kita sebenarnya pihak lembaga zakat di Kedah sendiri dah sediakan beberapa sim lah, sim agihan ni, zakat ni ada macam-macam lah. Semua merangkumi 8 golongan asnaf yang Allah sebut dalam Al-Quran lah. Ada dari segi fakir, miskin, mu'allaf, pendidikan dan sebagainya kita letak dalam tu kan. Jadi yang utama lah, kita ambil yang utama ni adalah fakir dan miskin. Sebenarnya di lembaga zakat di Kedah ni, kita sekarang ni kita menggunakan untuk menilai asnaf ni dengan menggunakan hadul kifayah. Had kifayah lah, penetapan hadul kifayah bagi asnaf ni. Keperluan asas. Ya, betul. Kita ambil kira lah keperluan asas daripada setiap keluarga itu. Adakah dia melebihi ataupun kurang daripada hadul kifayah. Maksudnya kalau hadul kifayah ada tu lebih, maksudnya dia layak lah. Kan? Maksudnya
kita layaklah untuk bagi dia. Tapi benda tu pun atas siasatan juga. Kita kadang tu kita faham kalau kata setakat atas kertas, penilaian atas kertas. Maksud dia kita bagi borang, mereka isi borang, mereka hantar mail kat kita. Memang mereka tulis gaji mereka sekian ni. Kita tak boleh nak 100% sebab kita faham orang hari ni dia ada juga yang akan dia orang kata dia tak declare habis lah dia punya harta dia lah apa semua dah dia nak kepada dapat zakat tu kan tak sajalah. Dan pasal itu ya kita di daerah yang urusan zakat ni kita hantar staf kita sendiri untuk turun buat siasatan. Kita gunakan juga penolong amil di Korea sudah. Kita dah melantik ke seluruh masjid di negeri Kedah ni ada seorang penolong amil. Kita sebut sebagai penolong amil. Dialah yang akan menguruskan sebab kita faham ini masjid ni apabila orang masjid ni dia kenal anak Korea dia siapa. Sama ada anak Korea ni ada harta ke, miskin ke, fakir ke, apa ke. Jadi bila dia kenal anak Korea dia tahulah kawan ni layak ke tak layak untuk terima zakat. Dia kata, kawan tu kita pergi tanya penolong amil ni, penolong amil kata, takkan dia tu dapat zakat? Dia kata, baru ni dia tengok beli tanah bergelung-gelung kata. Kadang tu lah kata, orang kampung ni kadang tu harta dia tu ada banyak. Tapi dia kata tu hak masa depan lah ni, nak makan bulan-bulan dia kata, hak ni hak. Jadi macam itulah penilaian kita ni. Kalau dari segi fakir dan miskin ni, kita menilai melalui hadis kifayah tu lah. Kita tengok hak kifayah, kalau hak kifayah tu pula dia kita sistem kita dah ada siap. Dia layak terima daripada RM200 minimum dan maksimum sebanyak RM500 per bulanan lah. Kita akan bagi. Maksud dia berdasarkan keperluan ni lah. Kalau kata negatif dia tu banyak, keluasan dia tu daripada hadis kifayah kita tu, dia akan mungkin dia akan dapat sampai maksimum RM500 lah. Selalunya kebanyakan orang hari ni yang mengalami orang kata ada sakit kronik lah. Selalunya asnaf yang ada sakit kronik tu ada penyakit buah pinggang dan sebagainya yang perlukan perawatan berkala dan sebagainya. Yang tu pun akan dikira sebagai keperluan asas dia lah, daripada kita akan ambil kira lah. Dan terbaru kita telah memperkenalkan skim bantuan hemodialisis bagi asnaf lah. Maksudnya skim ni walaupun kita tak mampu untuk menampung keseluruhan daerah dengan satu pusat dialisis kita yang ada di Menara Zakat Al-Asqaf. Dan kita ambil inisiatif untuk melantik pusat-pusat hemodialisis yang ada di setiap daerah sebagai panel untuk kita menghantar pesakit-pesakit asnaf ni melakukan rawatan dialisis secara percuma di pusat-pusat panel tersebut lah. Ini salah satu skim yang kita ada lah. Jadi bila kita lantik panel-panel ni, kita tengok ramai sangat orang-orang yang susah kadang tu tak mampu untuk nak melakukan cuci darah di klinik ni sampai sepatutnya dia cuci seminggu 3 kali. Tapi dia 2 minggu sekali je dia boleh buat. Dia kata dia mampu untuk buat macam tu je. Sebab sekali proses nak cuci buah pinggang tu makan 200-300. Bayangkanlah kalau seminggu 3 kali dia nak ambil duit mana kan. Orang susah ni. Jadi hak tu antara yang utama lah. Fakir dan miskin ni kita bayangkan itu dari segi bantuan bulanan lah. Dan antara lain yang betul yang kita menilai kita buat kesihatan ni, contoh adalah bantuan baik pulih rumah dan juga bina baru rumah lah. Yang ni penilaian kita pun melalui kesihatan juga lah. Kita akan terus dari lihat keadaan rumah yang uzur dan sebagainya untuk kita menilai setakat mana yang kita boleh bantu, adakah dia layak untuk kita repair rumah dia. Dan alhamdulillah kita di daerah sebenarnya kita ada satu medium antara jabatan-jabatan lain lah di dalam daerah tu.
Medium kita ada medium mesyuarat fokus group pembasmian kemiskinan daerah. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh PMO lah. Jadi kita akan bentangkan keseluruhan apa keperluan asnaf, keperluan kemiskinan apa semua tu dalam mesyuarat tersebut, dan kita akan ambil masing-masing akan ambil peranan. Kalau kata zakat tak boleh bantu kawan ni, okey, mungkin JKM boleh bantu. Kalau JKM tak boleh bantu, mungkin ada pihak-pihak susulan yang boleh bantu. Contoh seperti KEDA, ada jabatan lain yang boleh buat ambil tindakan lah. Dan sekali dengan pihak-pihak ahli politik sendiri lah, YB di kawasan tersebut yang terlibat sekali dengan fokus group ni. Jadi kebanyakan macam saya sendiri pengalaman di daerah Bandar Baru ni, kami sangat rapat lah dengan Tuan DO sendiri, dengan ahli Pak Adun sendiri, yang memang apa-apa masalah berkenaan dengan pembasmian kemiskinan ni kita akan berkolaborasi lah, kita kata. Contoh kita pergi nilai bantuan baik kuliah rumah di kawasan tersebut, kita tengok keadaan untuk baik kuliah rumah tersebut taklah kita kata teruk sangat. Contoh mungkin kita hanya macam belanja lebih kurang kita kata 5,000 ke bawah. Mungkin kos-kos yang bawah 5,000 ni kita boleh buat bantuan segera lah dengan daripada dana-dana adun, dana-dana pejabat daerah dan sebagainya lah. Sebab bila kita nak gunakan dana zakat mungkin akan rasa rugi lah dari segi kuota kan. Sebab zakat memperuntukkan bantuan baik kuliah rumah sebanyak 25,000 untuk maksimum bantuan baik kuliah rumah sebanyak 25,000. Dan bantuan bina rumah yang baru yang terkini lah 57,000 lah sebiji rumah. Itu antara apa kita kata yang main lah, yang utama lah, antara agihan yang utama lah. Sebab kalau kita tengok di daerah sendiri ni dia banyak kepada agihan daripada titipan lah. Titipan ni kita hanya tunggu di kaunter je. Kita ada cuma juga buat dah sikit-sikit benda-benda yang ni kan. Tapi dia utama dia tu kalau kita boleh tengok pejabat-pejabat zakat daerah ni kita kepada agihan lah. Kita boleh tengok sendiri contoh daerah saya sendiri, daerah Bandar Baru ni, kutipan zakat saya tahun lepas lah. Tahun lepas kita kutip 2021 1.2 juta saja kutipan. Tapi agihan yang kita buat lebih daripada 4 juta. Maksudnya kalau kita nak ambil kutipan daripada daerah tersebut, nak agihkan daripada daerah tersebut memang tak cukup lah. Jadi itulah peranan kita gabung keseluruhan kutipan kita tu dan kita agih sama rata lah. Sekilah tu apa ulasan saya berkenaan ni. Kalau kata ada yang tanya lagi yang boleh saya tertarik, insyaAllah lah. Saya cuba lah. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Syafiq. Nak tanya, ada tak pelarasan dari segi senarai senarai yang terletak di bawah aras kemiskinan antara lembaga zakat negeri Kedah dengan data e-Kasih misalnya? Ada tak pelarasan macam tu? Kita sebenarnya e-Kasih yang daripada JKM kan, kita kata kita semua benda-benda ini kita akan macam saya sebut dulu dalam mesyuarat fokus group tu, kita akan sama-sama jabatan lain kita e-Kasih bila dia angkat penama-penama untuk masuk dalam senarai e-Kasih, kita juga akan tengok balik nama-nama tersebut adakah penerima zakat dan sebagainya. Jadi dari situ dalam pembintangan setiap bulan meeting tu kita akan tengoklah bila nama-nama e-Kasih ni diangkat. Tapi itulah kita kata data e-Kasih dengan data zakat ni sebenarnya berbeza, dia tak sama. Kan? Orang kata purata grade e-Kasih punya hadis kifayah dia tu tak sama dengan hadis kifayah zakat. Jadi kita tak boleh, kita kena beza benda tu lah. Lepas tu pula kita punya bantuan
bantuan kita ni kita terhad kepada 8 golongan asnaf tadi. Dan dari segi yang bantuan JKM dan sebagainya tu, dia taklah terhad, maksud kata kita terbuka lebih luas. Pasal tu lah kalau kata kita dalam apa-apa di daerah ni kita akan putuskan dalam syarat fokus group lah selalunya apa-apa pun. Jadi semua jabatan akan bagi komitmen lah untuk bantu, insyaAllah. Senarai asnaf tu adalah dalam data kan di lembaga zakat kan. Ya, betul. Data asnaf pun selalunya memang pihak pejabat daerah akan minta lah untuk tengok untuk ni tadi lah. Sebab kita kadang tu kita takut juga sebab kita takut berpilih. Ataupun redundant apa nama kan antara penerima JKM dan juga penerima zakat, dia terima bantuan kasih lagi. Bakul makanan lagi dia terima. Macam-macam dia ambil. Pasal itulah dalam pelarasan ikut dalam mesyuarat ni, pembentangan ni, jadi masing-masing akan tengok. Kalau kata dia ni dah dapat bantuan bulanan zakat, mungkin kawan ni dia tak akan dapat dia akan dapat bantuan JKM pula. Kita tak akan lagilah sebab kita ramai lagi asnaf-asnaf kita yang memerlukan. Jadi kalau kita bagi orang yang sama, kita akan asnaf kita boleh tolong tak boleh bantu banyak lah. Eloklah ada pelarasan tu. Saya pun kadang duk fikir juga kan kalau seseorang tu dapat bantuan yang bertindih kan. Jadi tu yang saya tanya tu tadi. Kena ada pelarasan lah supaya kita dapat agih dengan lebih efektif lah kan. Ya, sebab jabatan-jabatan lain pun ada pertukaran-pertukaran untuk bantuan rumah, bantuan repair rumah dan sebagainya. Jadi bila kita buat kolaborasi macam ni, ada apa kita kata benda-benda macam syarat fokus group ni lah, dia akan membantu lah kita kata, bukan sekadar kita bagi kita, mereka pun bagi benda yang sama. Kita perlu cek di rumah asnaf tu, tengok bakul makanan hak zakat ada dekat dia, bakul makanan JKM ada dekat dia, hak TEDA ada dekat dia, semua NGO mai semua penuh dalam store dia. Jadi benda-benda ni pun kita kena nilai lah. Sebab kita ada mata-mata di setiap masjid Ustaz Korea kita boleh tengok lah kan, kita lantik orang amin, bukan sekadar kita kata inilah untuk memudahkan urusan kita lah. Sebab orang-orang begitu masjid ni lebih dekat lah dengan orang-orang di Torah di kampung dan sebagainya. Ya, benda tu perlu kita elok kita tulis, kita nyatakan dalam bentuk, kita sebarkan dalam bentuk itulah penyelidikan ke tu. Saya kata kalau boleh buat paper kan, tajuk-tajuk yang tu, sebab banyak maklumat ni ada di lembaga zakat tetapi public, orang awam tak dapat maklumat. Jadi dalam assignment yang pertama tu eloklah kita hebohkanlah maklumat-maklumat yang ada di lembaga zakat tu dalam bentuk short paper lah kita kata kan, 10, 12 muka surat ke. Tujuannya kita nak sebarkan maklumat, dissemination of knowledge. Sebab tu saya bagi assignment yang pertama tu untuk buat dalam grup supaya itulah kita boleh hebahkan maklumat ni. Sangat penting juga hebahan tentang zakat ni sebab ada orang dia ingat dia tahu tapi dia tak tahu. Saya cakap secara umum lah, public, orang awam di sana nah. Mereka ingat mereka tahu tentang zakat, tentang pengurusan zakat, tapi sebenarnya mereka tak tahu. Saya pun ramai jumpa orang macam tu, cakap tapi sebenarnya tak berdasarkan kepada ilmu lah, tak berdasarkan kepada maklumat. Dia banyak bercakap ikut pendapat masing-masing kan. Dalam hal tertentu tak boleh kita ikut pendapat kan. Pendapat pun mestilah yang
ada maklumat, ya. Tak boleh macam pendapat yang dikeluarkan tu pendapat semata-mata tanpa maklumat. Jadi bolehlah Ustaz Syafiq buat assignment dan kalau nak tulis buku ke apa kan, kalau ada masa bolehlah kita collaborate untuk buat buku. Saya sekarang ni sedang menyiapkan short term grant pendidikan jangka pendek tentang peranan zakat dalam membantu golongan yang terkesan akibat COVID-19. Contohnya golongan yang jatuh miskin sebelum daripada COVID ni, mereka mungkin dalam M40, tapi sebabkan COVID ni mereka hilang pekerjaan, hilang perniagaan, mereka tiba-tiba jatuh kepada B40 ya. Jadi saya duk tengok, saya duk kajilah. Nanti saya kongsi lah sikit sebanyak, tak siap lagi research saya ni. Banyak sangat duk menulis ni sampai saya pun jadi confused. Orang kata apa? Saya adalah duk buat research tu. Sekarang ni ada 2 research. Lepas tu ada lagi research FRGS tentang zakat juga bersama rakan-rakan daripada UUM. Jadi itulah menarik kita buat kajian-kajian tentang zakat ni dengan tujuan untuk kita menyebarkan maklumat itulah kepada orang awam. Terima kasih Ustaz Syafiq. Kita akan berhenti pukul 11 malam ni, boleh tak? Ada yang lena dah, jangan lena lagi. Cik Anissa boleh Habitat dah tidur? Belum dah. Saya takut ramai yang tertidur ni. Sebab banyak kelas ni, kelas terakhir malam pula kan. Jadi semua orang dah mengantuk. Malam ni kita berhenti pukul 11 insya-Allah. Sekarang pukul apa? Sikit lagi lah. Ya, nak berhenti lah ni ya. Kalau nak berhenti lah ni pun tak apa, saya ikut je. Okey, kita sambung nota ni. Di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah menambah satu lagi kita kata apa, cara untuk mengutip zakat, iaitu menggunakan konsep al-ashir. Al-ashir. Al-ashir ini ialah Sayyidina Umar Ibn Khattab telah menentukan checkpoint di laluan yang dilalui oleh peniaga-peniaga, terutama yang datang daripada peniaga-peniaga yang luar negara lah. Ya, luar negara. Jadi dilantik amir zakat untuk mengutip zakat ke atas barang import lah. Bahasa lah ni barang import lah. Barang yang dibawa daripada luar negara untuk diniagakan di dalam negara. Okey. Jadi orang yang bukan Islam dikenakan cukai, macam cukai import lah. Tapi kalau orang yang peniaga Islam dikenakan zakat.
sebanyak 10% ke atas barang dagangan. Jadi ada penambahan lah kalau zaman Nabi SAW dan zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, zakat mainly daripada hasil tanaman dan hasil ternakan, tapi zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tambah satu lagi, iaitu konsep Al-Ashir, di mana dikenakan cukai, macam cukai lah, kepada peniaga bukan Islam, dan peniaga Islam dikenakan jugalah usyur, ke atas barang, iaitu sebanyak 10% ke atas barang dagangan yang dibawa daripada luar negara. Okay. The collection and distribution of zakat on apparent assets by the government continued throughout the early history of Islam. Zaman awal pemerintahan Islam itu, kutipan dan agihan zakat ke atas amwaluz zahirah, bersambunglah maksudnya, amwaluz zahirah, zakat ke atas amwaluz zahirah dibayar kepada lembaga zakat, institusi zakat, Baitul Mal pada masa itu, dan dikutip oleh Baitul Mal, di mana amil-amil akan mengutip dan meletakkan dalam Baitul Mal dan diagihkan zakat itu kepada kawasan yang sama dan juga kawasan yang sekitarnya. Any non-apparent goods that pass through any Ashir checkpoints were treated as apparent. Kalau barang-barang amwalul batinah, okay, amwalul batinah yang melepasi checkpoint itu dianggap sebagai amwalul zahirah. Contohnya apa-apa barang yang sebelumnya dianggap sebagai amwalul batinah, contohnya apa ni, simpanan emas ataupun harta-harta apa yang tersimpan, apabila melalui checkpoint dan dicek oleh amil, maka amwalul batinah itu bertukar menjadi amwalul zahirah. Jadi amil akan menilai dan mewajibkan pemilik harta tersebut untuk membayar terus kepada pemerintah. Walau bagaimanapun tidak ada data lah. Setakat yang saya kaji, tidak ada data tentang jumlah ataupun nilai agihan dan juga nilai kutipan zakat pada zaman awal Islam. Walau bagaimanapun, yang menariknya, sepanjang pemerintahan dua Khalifah Umar ini, Umar bin Al-Khattab, 13 Hijrah sampai 22 Hijrah, dan di zaman Umar bin Abdul Aziz, 99 Hijrah sampai 101 Hijrah. Di zaman ini zakat tidak boleh diagihkan, kerana susah nak cari orang miskin pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz terutamanya. Jadi banyak kutipan zakat itu tidak dapat diagihkan kerana susah untuk mencari orang miskin. Ini menunjukkan bahawa kemiskinan boleh dikatakan telah telah dihapuskan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita tak boleh bayang, nak bayar zakat tu payah sebab tidak ada orang miskin. Itu seperti yang tercatat
dalam beberapa kajian. Okey. Macam nak kena berhenti awal ya ni. Ada apa-apa soalan nak? Sila tanya soalan. Assalamualaikum doktor, boleh tanya soalan tak? Sila Ustaz Syam. Sila boleh Oh, tanya bukan banyak Ustaz. apa. Ni Syam, silakan. Saya nak tanya soalan mengenai ya. Saya nak tanya mengenai kan zakat pendapatan kan. Kan dia tiap-tiap tahun kalau pada contoh sekarang ni kita ada krisis ekonomi apa masalah sikit kan. Jadi dari segi pembayaran zakat tu kan contoh macam kita anak-anak kan tolak 1,000. Macam itulah maksud dia ada penolakan kan. Sama ada kita boleh pilih A yang tiada penolakan ataupun yang B yang ada penolakan kan. Yang soalan saya yang macam mana kaedah B tu, adakah setiap tahun dia akan dibuat macam mana dibuat revision kan, contoh kita tengok kenaikan harga barang apa semua tu. Tu soalan pertama lah. Soalan kedua, sekarang ni kalau kita tengok banyak suami yang isteri dia pendapatan lebih banyak pada pasangan lah, lebih banyak pada suami. Jadi dia membantu dalam membayar, contoh bayar rumah, bayar kereta. Macam mana pula kiraan pendapatan, zakat pendapatan bagi si isteri tu? Tu lah 2 soalan lah. Ni Ustaz Syafiq kot nak jawab. Siapa bahagian ni? Soalan pertama tentang hadul kifayah deduction, tentang potongan hadul kifayah dalam kaedah B ya, dalam kaedah pembayaran zakat tolak dengan hadul kifayah tu. Jadi soalannya, adakah dibuat penilaian dari tahun ke tahun? Siapa nak jawab ni? Ustaz Syafiq ke siapa nak jawab? Sila. Boleh dengar. Berkenaan dengan soalan pertama tadi, memang kita dah ada buat apa ni lah, nilai yang semula lah kita kata kan. Yang terkini lah, yang latest ni, penolakan yang dibenarkan dalam kaedah B tu kita dah pekat lah sebelum ni. Isteri 9,000, isteri 9,000 lah. Diri sendiri 9,000. Tapi yang terkini kita dah jadikan dia 10,000. Penolakan yang dibenarkan. Dan anak-anak yang 1,000 sebelum ni kita dah jadikan dia 2,000. Dah naik dah. Seorang anak 2,000. Isteri sebelum ni 3,000, kita dah naik jadi 4,000. Kalau kata dia ada 4 orang isteri, tolaklah 4 kali 4, 16,000 dia boleh tolak. Itu yang berkenaan dengan soalan pertama, memang kita dah buat. Memang kalau boleh tengok dalam page kita sendiri pun, dalam kita punya zakat untas kita pun ada dalam tu, dia punya yang terbaru. Boleh pilih yang kalau kaedah B, dia ada siap dah dalam tu. Dan yang soalan yang kedua berkenaan dengan apa dah? Soalan kedua tadi? Isteri dia kadang pendapatan lebih pada suami. Jadi zakat ni kita tahu dia ni atas individu kan, tubuh individu. Maksud dia zakat pendapatan isteri dia macam ni. Kalau kata kita sendiri letakkanlah, kalau orang buat pertanyaan di pejabat dan sebagainya, kita letakkan siapa yang keluarkan komitmen tersebut. Contoh, isteri yang keluarkan komitmen untuk saran bagi anak-anak dan sebagainya tu, jadi penolakan tu hanya dibenarkan oleh isteri lah. Suami tak perlulah buat penolakan. Tak boleh lah kalau kita kata suami pun buat penolakan, isteri pun buat penolakan juga tentu. Jadi dua lah tu, macam kita kata tak telus lah dia punya ni kan, untuk membersihkan harta dia. Tiba-tiba dia kata tak apalah, anak dia pun ada 4 orang. Selalunya kita cadangkan lah orang yang buat pengiraan, ambil seorang 2 orang, ambil seorang 2. Kalau ni buat penolakan untuk 2 orang anak, isteri,
suami buat untuk 2 penolakan untuk 2 orang anak. Jadi sama banyak. Komitmen tu boleh tolak. Cuma isteri tak bolehlah buat tolakan untuk suami. Seperti mana suami buat penolakan untuk isteri nafkah sebanyak 4,000 tu kita kata setahun kan. Tapi dari segi isteri dia tak bolehlah. Tapi ada kes yang memang suami tak bekerja dan isteri yang menanggung sepenuhnya suami. Yang tu boleh. Isteri dia memang menanggung suami dia sepenuhnya. Memang dia boleh balik 4,000 tu boleh buat penolakan untuk si suami tadi. Itulah. Banyak. Dan berbalik kepada doktor sebut tadi lah, saya teringat pasal sejarah ni kan. Pasal zakat ni. Tahu kot sebelum ni 2019 kita ada sambut 350 tahun zakat Kedah. Maksudnya lembaga zakat ni Kedah ni antara zakat yang tertua lah di dalam Malaysia ni. Yang mana telah wujud sejak 3 abad lah lamanya macam kata. Tahun 1667 Masih. Yang mana masa tu Sultan Diauddin Mukarram Shah, Sultan dari Kedah yang ke-15 yang ada tu dia menitahkan satu Datuk Seri Paduka Tuan sama Tuan Syekh Alauddin dan pendeta-pendeta supaya menulis sebuah undang-undang pentadbiran negeri Kedah. Doktor pernah baca aku undang-undang pentadbiran negeri Kedah yang ada 16 pasal tu. Yang salah satu dia ada satu pasal berkenaan dengan zakat, pasal 3 tak silap saya, disebut berkenaan dengan undang-undang zakat padi ni lah. Yang mana dia sebut, dia kata dalam perkara 3 Temera Datuk Seri Paduka Tuan tu, dia kata barang siapa yang berbuat bendang atau huma, maka hendaklah kerasi suruh keluarkan zakat seperti benar hisabnya yang diperolehnya itu. Suruh keluarkan 10 emas zakatnya itu. Apabila tiada mahu mereka itu seperti hisab itu, maka hendaklah kueng. Maksud dia di sini dah Sultan dah sebut dah. Macam suruh kita paksa kan. Kueng ni maksud dia kerasi, suruh penghulu yang jaga tu kerasi keluar zakat itu menurut seperti hukum Allah Ta'ala. Maksud dia dah tegas dah dekat situ kata suruh kita keluarkan zakat kan. Daripada kalau ikut dia 358 tahun lah kot. Daripada 1967 tu hari ni. Maksud dia memang kita benda ni dah ada daripada tahun 1967 lagi kenaan dengan bendera Datuk Seri Paduka Tuan disebut ni. Kenaan kita kena paksa lah orang yang tak keluarkan zakat supaya keluarkan zakat. Sekadar tu lah Doktor, insyaAllah. Ada siapa yang nak boleh. Baik, terima kasih Ustaz Syafiq. Lah ni pun Saya tambah sikit Doktor. Sila Dr. Faisal, sila. Minta maaf terlambat sikit bagi komen. Ya, Jadi Doktor ada sebut tentang konsep zakat pada zaman Saidina Umar Abdul Aziz berkaitan dengan sukarnya untuk mencari orang miskin untuk diagihkan zakat. Pernah dalam satu perbahasan juga dibincangkan, cuma tak tahulah di mana sumber rujukan dia, tapi dibincangkan dalam satu seminar bagaimana penafsiran ayat dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilin wal mahrum. Bagaimana ayat yang menceritakan harta-harta yang selayaknya diberikan itu, dia ada 2 golongan yang akan menerima. Yang pertama golongan miskin, lis-sa'ilin, yang meminta-minta dan tak meminta-minta. Dalam penafsiran ayat tersebut berkaitan dengan dalam perbincangan itulah dikatakan pada zaman Saidina Umar Abdul Aziz dia ada orang miskin. Sehingga kan amir yang dilantik untuk mengagihkan zakat, dia turun daripada kampung ke kampung. Sampai pada ketika itu daripada Syam, dia turun sampai ke di hujung Afrika yang menempatkan satu kampung orang miskin. Dia sampai rumah pertama, dia kata saya tak miskin, pergi rumah sebelah. Sampai rumah kedua, dia kata tak miskin, rumah sebelah. Dia sampai ke rumah ke ujung. Dia kata pada amil, dia kata saya tak miskin, bagilah pada orang lain kerana saya dah cukup dengan keadilan Umar Abdul Aziz. Jadi perbahasan di sana pada ketika itu bukan tidak ada orang miskin. Sebab dalam Quran sebut
innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil wa alaiha ila akhir ayat lah. Bermaksud kemiskinan ini sunnatullah. Sepanjang zaman tetap akan ada orang miskin. Ya. Sebagaimana kita baca dalam konsep ekonomi akan ada golongan B40, M40 dan T20 sebab itu skala ekonomi. Tapi apa yang ada di sana ialah orang miskin yang mana dia tak meminta-minta. Dan orang miskin yang menjaga kehormatannya. Jadi kerana apa hari ini kalau kita lihatlah dalam konsep masyarakat kita pada hari ini, orang miskin ni dia suka minta. Bukan kita menyalahkan, tidak. Kalau kita turun ke lapangan, saya pernah jumpa ketika mana turun buat jejak asnaf di kampung, satu kampung lah di sebelah Lostan ni, saya bawa seorang CEO syarikat Megas. Dia kata dia terkejut bila turun jumpa asnaf, dia kata tanyalah susah ke tidak. Asnaf dia kata saya tak susah, cukup makan minum dan sebagainya. Dia kata pelik sebab semalam dia jumpa dengan seorang kawan dia, CEO Kelang, gaji 200,000 sebulan, tidak lekang dalam mulut dia ni susah dan susah. Jadi dia kata penafsiran kepada miskin ni, dia kata saya tak jumpa istilah susah itu, kalimah susah tu daripada asnaf. Jadi kita nak sebut di sana, kadang-kadang itu yang dikatakan sebagai konsep bagaimana agihan zakat itu sendiri ada dua golongan, disailin wal mahrum, orang yang meminta-minta dan tak meminta-minta. Walaupun penafsiran itu luas. Kan, tetapi dengan keadaan negara kita hari ini, kalau kita tengok dari sudut ekonomi, ada bantuan daripada JKM, ada bantuan daripada NGO, ada dengan Tekun, ada Amanat Ikhtiar, ada dengan Bernas, Mada, Kedah, Mara dan sebagainya. Tetapi dia berbalik kepada dua golongan tadilah. Walaupun di sana kita sebut kalau miskin ni dia ada banyak kategori lah. 1, 2, 3, 4 yang memang sukar untuk kita basmi. Tapi apa nak sebut berkaitan dengan tak ada orang miskin terus itu, saya rasa dia berbalik kepada yang pertama, golongan miskin yang memang dia ni tak suka minta-minta, yang itulah yang wujud pada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Itu komen dari saya lah. InsyaAllah. Ya, terima kasih Dr. Faisal atas perkongsian itu. Jadi itu macam-macam interpretasi lah. Jadi walau bagaimanapun kita masih dalam perbincangan tentang pengurusan ini. Jadi tanggungjawab institusi zakat ialah untuk mengagihkan dan juga di samping mengutip mengagihkan zakat. Dan dalam kajian juga bagi saya masih lagi ada ruang, masih ada grey area untuk kita kaji tentang kaedah untuk meningkatkan lagi agihan zakat lah. Sekarang ni agihan zakat dikaitkan dengan dalam kajian ni dikaitkan dengan maqasid syariah, dikaitkan dengan SDG ya. Kemudian kaitan antara SDG dengan maqasid syariah. Jadi benda ni masih lagi ongoing lah bagi saya, dan walaupun bagi saya agihan zakat yang dilaksanakan oleh institusi zakat tak kiralah di mana semakin meningkat dengan banyaknya kajian, tapi kita tak boleh berhenti di situlah. Kita sentiasa cuba menjadi lebih baik dari semasa ke semasa. Hari ini lebih baik pada kemarin, dan esok lebih baik pada hari ini. Jadi itulah konsep yang kita gunakan jugalah dalam pengurusan zakat. Okey, saya ingat kita ada beberapa masa lagi. Jadi di sini dibincangkan juga dalam buku ini tentang zakat management during the Caliphate, pengurusan zakat semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Kemudian pengurusan zakat di zaman pemerintahan Umayyah. Kemudian yang nak difokus di zaman Umayyah dan juga Abbasiyah.
Umayyah. Okey, pengurusan zakat di zaman Umayyah ni selepas daripada tamatnya pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin diganti oleh Umayyah. Di zaman ini pengurusan zakat menjadi agak kelam kabut, ya, kerana zaman itu merupakan zaman kita kata zaman trouble, ya, zaman pemerintahan Islam yang kita kata bermasalah lah. Trouble time. Ya. Jadi dia mempengaruhi juga pengurusan zakat pada masa itu. Jadi bila kerajaan itu tidak stabil, dia juga mempengaruhi tentang pengurusan zakat dari segi collection and distribution of zakat. Jadi situasi ini berterusan, keadaan pengurusan zakat yang kurang cekap, kita kata, berterusan. Kerana pada masa tersebut sebahagian daripada gubernur yang telah dilantik itu mengambil tanggungjawab untuk mengutip zakat, di mana sistem institusi zakat yang formal telah digantikan. Jadi gubernur yang dilantik telah mengambil alih tanggungjawab tersebut. Tetapi di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila dia dilantik sebagai Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mewujudkan semula institusi zakat sebagaimana yang telah diwujudkan di zaman Khalifah, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ini menurut penulisan KAF tahun 1997. Jadi Amir Zakat telah dilantik di kawasan-kawasan yang tertentu di seluruh negara yang diperintah oleh yang terletak di bawah pemerintahan Islam. Jadi Amir dilantik untuk mengumpul zakat daripada amwalul zahirah. Contohnya zakat ke atas binatang ternakan, dan juga Amir juga mengutip zakat daripada amwalul batinah seperti simpanan emas dan simpanan perak. Okey, jadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah dicatatkan bahawa kutipan zakat dan dasar agihan zakat adalah berasaskan kepada konsep fairness, keadilan, equitability and justice. Konsep yang digunakan adalah konsep keadilan. Jadi agihan zakat yang equitable, yang adil itu, dia menyebabkan dapat menyuntik rasa confident, rasa yakin keyakinan rakyat terhadap kerajaan tu meningkat. Ya, apabila rakyat dapat melihat bahawa agihan zakat dilaksanakan secara adil. Jadi ini menyebabkan kutipan zakat itu meningkat kerana pembayar zakat yang cukup syarat itu merasa motivated lah, dia rasa ada motivation untuk dia
membayar zakat kepada institusi zakat yang formal. Okey. Yang ni saya kutip daripada kajian-kajian yang lalu lah. Menurut Abdul Aziz Muhammad Jamil Ismail dan Abdul Rahman 2013 menyatakan bahawa zakat telah berjaya mengurangkan atau menghapuskan kemiskinan seperti yang dinyatakan, seperti mana ditunjukkan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini catatan Abdul Aziz Muhammad Ismail dan Abdul Rahman 2013. Mungkin yang Dr. Faisal kata itu kita boleh tambah lagi di sinilah. Mungkin ada penemuan-penemuan baru dan interpretasi yang terkini. Okey, jadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, konsep accounting dan auditing telah dilaksanakan yang membolehkan institusi zakat itu mencapai accountability. Dan konsep accountability ini telah diberi penekanan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, iaitu salah seorang khalifah di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okey, sikit tentang pentadbiran zakat di zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah, sistem pengurusan zakat telah berubah dari semasa ke semasa mengikut kepada